Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel, The Pengiran Channel. Hai semua, thank you kerana klik video ini dan menjadikan video ini video tontonan anda. Semoga anda semua stay tune sehingga ke penghujung video. Okay. Since minggu ini merupakan minggu pertama untuk bulan Oktober, so kita akan beralih kepada segmen horror dan aku akan cerita dengan anda semua satu kisah seram yang aku petik daripada laman sosial iaitu Facebook. Okey, jadi sebelum apa-apa, pada minggu lepas I dah ada upload satu video dengan segmen Dance and Culture, which is itu adalah first video untuk segmen tersebut. And di situ I upload satu dance video. Thank you kerana ada yang dah like, ada yang dah subscribe channel ini. Okay, pada tudus yang belum menonton video, okay, you all boleh menonton video itu selepas ini. Okay, ada I selitkan link YouTube di description di bawah. Okay. Karena kita tak nak melengahkan masa, mari kita mulakan dengan kisah kita. Let's go. Okay, sebelum kita memulakan kisah horror kita pada malam ini, okay, ingin saya announce dengan anda semua yang penggunaan bahasa yang saya akan gunakan untuk menyampaikan kisah-kisah, kita akan menggunakan bahasa Malaysia supaya senang rakan-rakan yang bukan daripada negeri Sarawak dapat faham dengan apa yang nak disampaikan. Okay, jadi jadi teruskan menyokong channel ini. Mari kita start. Okay, kisah yang saya akan kongsikan pada malam ini adalah kisah daripada ataupun dipetik daripada suatu page di Facebook iaitu Sarawak Arito. Okey, ia berkenaan dengan kisah tujuh jururawat yang tak berwajah di Hospital Lama Miri. Hospital Lama Miri merupakan hospital pertama yang ada di Miri, iaitu terletak di hujung Sungai Miri dan berdekatan dengan kampung Pulau Melayu. Jadi warga-warga Miri tahu tentang kampung ni, kampung Pulau Melayu. Okey, dan hospital ini telah dibina oleh syarikat Shell. Dan pembiayaan telah disupport oleh kerajaan daripada pihak kerajaan negeri Sarawak sendiri. Sehinggalah pada tahun 1960-an hospital ini telah diserahkan kepada pihak kerajaan beserta dengan perkhidmatan ferinya. Okey, perkhidmatan feri ini ada kerana ia membantu untuk menghubungkan pengguna ataupun petugas-petugas orang yang sakit daripada untuk pergi ke hospital dan pergi baliklah. Sebab dulu kalau nak ke hospital memang perlu menggunakan feri. Okey, feri ini diberi nama Nightingale. Okey, mengikut daripada yang diceritakan oleh my parent. Okey, sebab saya sendiri dilahirkan di hospital ini. Jadi my parent pun sempat melihat sempat pergi sempat dirawat juga di hospital Lama Miri ini dan sempat juga menaiki menggunakan perkhidmatan feri Nightingale ini. So that's why mereka tahu dan keadaan Miri pada masa dulu sehingga dengan sekarang agak berbeza, sebab dulu tak banyak jalan raya. Jadi sekarang ni ada banyak jalan raya dan banyak akses. Dulu kebanyakan Bandar Miri adalah sungai. So
That is why some part of Miri tu kalau nak pergi ke hospital contohnya kita akan menggunakan ferry. Dan sekarang Hospital Miri telah dibangunkan di tempat baru, iaitu di kawasan Lopeng Tengah ataupun di kawasan bypass, jalan bypass. Jadi warga-warga Miri semua tahulah okay. And then Hospital Lama Miri telah ditinggalkan dengan usang lama. Okey, kemudian telah ditubuhkan kawasan baru, iaitu yang kita panggil sekarang ini adalah Marina Bay. Jadi some part of Marina Bay tu adalah tapak daripada Hospital Lama Miri. Ada some part tu adalah apa orang cakap ni, ward hospital, ward kecemasan, tempat bersalin, and then tempat surgery, consultation room and so on, farmasi. Okay, dan paling mengerikan adalah, fact paling mengerikan adalah some part of Marina Bay ni adalah dulunya adalah tapak bilik mayat, ya. Okay, seperti hospital-hospital yang ada di Malaysia ataupun di mana-mana sahaja, Hospital Miri ini juga turut menyimpan kisah misteri. Okey, di sini kita akan start dengan kisah seram kita, ya. Okey, kisah seram ini sangat popular diperkatakan ataupun diceritakan oleh masyarakat dan juga petugas-petugas hospital pada masa itu, iaitu tentang entiti ataupun jururawat dengan keadaan tak berwajah. Okey, di mana kisah pertama ini adalah kisah yang dipetik yang dihasil temu ramah daripada salah seorang bekas petugas hospital, di mana pada ketika itu selesai bertugas, selesai shift, dan berada di ferry. Okey, di ferry Nightingale yang dimaksudkan. Okey, dan tak diberi nama, jadi kita akan memberi nama bekas petugas ni adalah Abu. Okey, contoh Abu. Okey, Abu dan rakan berada di ferry, dan time tu dah malam, so tak banyak kenderaan ataupun orang yang berada di ferry tersebut. Okey, bila ketika nak apa orang cakap ni, sementara nak menunggu ferry nak bergerak, mereka duduk relax, and then kemudian mereka terlihat akan macam sekumpulan jururawat berada di ferry tersebut, and mereka, siapakah jururawat tersebut? And pelik lah kan. And then tiba-tiba macam salah seorang petugas ferry menuju ke arah jururawat ni. Dia merokok. Kalau nak merokok, dia reda untuk pergi ke kawasan yang tak ada orang, supaya senang untuk dia merokok. Takut nanti orang-orang di sebelah tak selesa. Padahal time tu tak ramai. Jadi Ali ni sangat pelik dengan petugas tu. Adakah dia nampak jururawat itu? Kenapa dia berada dekat situ kan? So itu yang menjadi tanda tanya. Once ferry itu dah sampai ke pangkalan, okay, orang pun beredar, dan Ali dan kawannya masih lagi tertanya siapakah mereka jururawat ini. Okay, once dah nak dekat untuk melihat siapakah mereka, tiba-tiba makhluk ataupun jururawat ini, sekumpulan jururawat ini menoleh ke arah mereka berdua, tersentak mereka, sebab dengan serentaknya menoleh dalam keadaan muka yang blank, rata, tak ada rupa, tak ada mata, hidung, mulut, semua tak ada, kosong muka. Okay, dekat situ sangat kosong muka. And then satu lagi keanehan yang mereka alami sebelum sampai ke pangkalan adalah yang peliknya adalah jururawat ini
tak seperti orang yang lainnya. Kalau berada dekat ferry relax, tengah berborak kan. Tapi mereka tak, mereka berdiri tegak seperti patung, kaku je. Okey, tapi arah pandang diorang menoleh ke arah sungai dan tak macam berkumpul seperti orang lainnya dengan kawan-kawan, tapi mereka seolah-olah diam, tak berbuat apa-apa, berdiri tegak. Dan apabila dia sampai di pangkalan, itulah yang terjadi. Sekumpulan entiti ini menoleh dengan serentaknya ke arah ahli dan rakannya dengan wajah yang kosong, yang rata, tak berwajah. Jadi kemudian ahli dan rakannya pun bergegas keluar daripada ferry dan terus pergi. Ciao. Okey, bayangkan tengah malam ternampak ataupun mengalami gangguan seperti ini. Oh my god, Okey, untuk kisah kedua juga merupakan hasil daripada temu ramah. Okey, dan kita akan bagi nama Ahmad. Okey, contoh Ahmad. Okey, Ahmad baru saja selesai shift malamnya. Okey, time tu dah tengah malam and then dia naik motor untuk, mungkin dia nak balik, mungkin dia nak menuju ke ferry juga, maybe. And then di depan, tak jauh daripada situ, dekat satu pokok, okey, tak jauh daripada hospital, area quarters kalau tak silap, dia ternampak ada seorang jururawat berdiri dekat situ. So mula dia macam plan untuk ignore, tapi dia sebab dia fikir dah terlampau lewat, dah malam sangat. So okey, dia macam offer lah jururawat ini untuk balik sama-sama. Okey, at times dia berada di situ, dia terkejut sebab yang dia lihat tadi adalah bukan orang, it's inhuman, di mana jururawat tersebut tidak berwajah, tak ada rupa. So Ahmad pun bergegas bawa motor dan pergi dari situ. And then untuk beberapa hari dia tak datang kerana dia demam ataupun dan tersampuk lah. Okey, kesan daripada dia orang cakap tu bercakap dan nak menegur makhluk ini. Okey, kisah terakhir, okey, tak banyak kisah, ini adalah kisah ketiga yang telah dialami sendiri oleh pihak ataupun anggota PRSG. PRSG ni bila kita Google, dia tak memberikan, Google tak ada info yang betul tentang PRSG, tapi PRSG ni daripada hasil bacaan pemahaman saya sendiri adalah PRSG ni adalah mungkin team paranormal team, something like that, yang selalu kalau kita selalu tengok kan dekat TV macam mana team paranormal yang ada kelengkapan yang full semua untuk membuat research tentang suatu tempat yang keras. Okey, itu yang saya faham lah. Okey, and ada dua orang anggota PRSG tengah membuat tracking untuk kes paranormal di kawasan Hospital Lamamiri ini. Dan exactly tempat yang diorang nak kaji adalah di bahagian belakang hospital, iaitu di tapak bilik mayat. Dan hospital tersebut masih lagi ada time tu, masih lagi ada, dah ditinggalkan terlampau lama. So abandoned, tak ada huni, tak ada orang. Jadi pada waktu malam ianya agak sangat-sangat creepy. Okay, and tim PRSG ni telah mengalami beberapa gangguan. Contohnya seperti apabila mereka di kawasan tapak bilik mayat, mereka mendengar suara bayang ketawa secara halus yang datang daripada belakang mereka. Okey, apabila menoleh dan sebab tempat tu gelap, so diorang menggunakan torchlight. Bila disulur ke belakang, tak ada apa-apa, and even di surrounding mereka tak ada apa-apa pun. Bunyi tu tak ada, dan apatah lagi orangnya tak ada. Apabila mereka berada di satu pokok, iaitu pokok ara, yang dipercayai di pokok ara tersebut dinyatakan dekat cerita di kawasan quarters, tak jauh depan quarters.
Okay, and then bila dah di situ, tiba-tiba dengan secara tiba-tibanya keluar bau yang sangat busuk, yang teramat busuk, tak dapat ditahan. Bau yang macam bangkai. Okay, dan bau tersebut masih lagi kuat even mereka tim PRSG ni tak berada di situ, dah jauh sikit. Time tu mereka berada di kawasan Pangkalan sebab nak ke bandar. Masih lagi ada bau tu. And ada satu kejadian yang membuat tim PRSG ini decide untuk back off, okay, untuk membatalkan agenda diorang untuk membuat tracking, untuk membentikan terus dan beredar di situ adalah ketika mereka membuat rakaman EVP, okay, di kawasan tersebut. Mereka terkejut apabila melihat sekumpulan lembaga berbaju putih di kawasan quarters. Okay, berbaju putih di kawasan quarters tersebut. So disebabkan itu mereka terus beredar dan mengemas segala equipment yang diorang ada untuk membuat tracking dan rakaman. Okay, so diorang mengemas and then bergegas masuk ke dalam kenderaan mereka. Okay, bila berada dekat kenderaan, diorang terkejut sekali lagi kerana lembaga tersebut kini berada di, oh my god, saya sendiri merinding berada di belakang kenderaan mereka dan seolah-olah memandang ke arah mereka, menoleh ke arah mereka ini yang di dalam kenderaan. Di situlah mereka tim PRSG ini dapat melihat lembaga tersebut tak berwajah. Okay, jadi mereka dah jadi macam tu kan. So of course mereka pun bergegas pergi caw daripada situ. So drive disebabkan panik kan. Bayangkan you all melihat entiti tersebut, okay, pada waktu-waktu tengah malam di kawasan yang abandoned. So of course lah panik. Disebabkan keadaan panik, jadi mereka mengalami kemalangan kecil di mana kenderaan telah melanggar satu bonggol. So disebabkan itu mereka larikan diri keluar daripada kenderaan, keluar daripada kereta terus jauh. Tapi tak tahu macam mana mereka jauh, tapi yang penting dong beredar terus dan tinggalkan kenderaan di tepi jalan di situ. So itulah tadi kisah yang dialami oleh tim PRSG dan juga bekas-bekas petugas yang bertugas di Hospital Lama Miri ini. Dan memang dinyatakan yang ini memang betul-betul kisah yang telah berlaku di depan mata dan kepala mereka, yang mereka sendiri telah diganggu. Okay, boleh cakap itu terpulang juga kepada diri sendiri untuk percaya ataupun tak percaya dengan kewujudan hantu atau makhluk-makhluk gaib kan. Tapi to be sure adalah dekat dunia, dekat alam ini bukan sahaja manusia, tapi ada juga makhluk-makhluk lain yang berada di dimensi ataupun alam lain yang tak ternampak dengan mata kasar. So itu kita need to be sure. Yang tu betul-betul kita harus percaya tentang kewujudan mereka. And salah satu lagi ingin saya cakapkan juga adalah kawasan Kampung Pulau Melayu. Okay, kalau orang-orang Miri mesti tahu Okay, kalau waktu malam kawasan Kampung Pulau Melayu ni dia punya aura sangat lain dengan tempat lain. Sebab dekat situ betul-betul kampung, masih ada kampung. Dan di luar daripada Kampung Pulau Melayu masih terlihat jelas quarters-quarters lama, macam rumah-rumah orang putih, quarters yang bekerja di Shell dahulu masih ada di kawasan tersebut. And then dia kalau waktu siang dia nampak cantik sebab masih macam suasana dia sangat kekampungan, sangat indah, sangat cantik. Cuma
kalau drive pada waktu malam dekat situ memang sangat creepy dengan jalan yang agak sempit dan dekat tepi tu penuh dengan macam hutan-hutan, tapi still ada macam kita dapat tengok jalan sempit tapi dah ditutupi dengan daun-daun sebab dah tebal, dah tempat tu dah abandoned. So agak creepy pada waktu malam. So disebabkan mungkin kejadian-kejadian seperti ini, mereka tak nyatakan juga since bila bermula, apakah peristiwa ataupun kisah-kisah silam yang berlaku. Tak dinyatakan juga sebab secara tiba-tiba dan selepas runtuhnya hospital Lamamiri ini, gangguan tersebut tak ada lagi. Okey, dan sekarang telah naik taraf, dah dibangunkan kawasan tersebut sebagai kawasan pelancongan. Alhamdulillah tak ada dengar ataupun mendapat aduan-aduan daripada warga-warga Miri yang berada di situ tentang gangguan-gangguan makhluk halus yang berada di situ sekali. Alhamdulillah tak diminta. Okey, tapi satu pengajaran kepada kita, kalau kita berada di satu kawasan yang odd, lepas tu ada orang ataupun ada bunyi kah, it's better kalau kita jangan tak mendegur. Orang cakap jangan tegur. Okey, walaupun kita dia nampak seperti orang, tapi jangan mudah tegur. Macam bau haruman kah, jangan cakap ataupun dengar bunyi. Kalau boleh jangan cakap ataupun jangan melayan lah, just ignore. Okey, kita macam abaikan. Lebih lagi di kawasan tempat yang seperti itu. Jadi you all boleh bayangkanlah kan, cuba imagine dekat kawasan-kawasan tersebut pada malam hari tu tiba dengar bunyi baby. Lepas tu you all pula macam nak lagi explore. So mestilah benda tu suka lagi mengacau. Okey, jadi bak kata orang-orang, jangan menegur lah. Okay. And itu sajalah kisah horror kita pada minggu ini, and harap anda suka kisah seram kita pada kali ini. And pada horror yang akan datang kita akan kongsi kisah-kisah yang menarik, and I lagi searching. Aku harap you all suka dengan video pada kali ini dan kisah pada kali ini. Kalau anda tahu lebih lanjut, ada sesiapa yang tahu lebih lanjut tentang kisah-kisah horror di Hospital Lamamiri, kita orang boleh komen. Okay, and jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel supaya anda tidak terlepas setiap kali saya upload video-video baru di channel ini. Okay, that's it from me, pengira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye.